Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat bersua lagi dalam kuliah duha kita yang dibawakan khas oleh Yayasan Budi Ihsan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Yayasan Budi Ihsan ini adalah satu yayasan awam yang bertanggungjawab menyempurnakan kerja-kerja amal di samping yayasan-yayasan lain dan juga persatuan-persatuan yang berasaskan kepada kerja-kerja amal untuk membantu khususnya umat Islam. Walaupun demikian, yayasan ini membantu setiap orang, tak kira bangsa, tak kira keturunan, tak kira tempat, melengkapkan apa-apa kekurangan berlaku dalam kerja-kerja amal dilakukan oleh yayasan, pusat zakat dan persatuan-persatuan Islam yang lain. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, semua sumbangan tuan-tuan itu layak mendapat pengecualian cukai. Kerana perbezaan antara yayasan ialah mereka dapat membantu tuan-tuan untuk menguruskan derma dan dapat membantu untuk pengecualian cukai. Jadi tuan-tuan bolehlah explore kepada Facebook Yayasan Budi Ihsan dan tuan-tuan boleh ikut perkembangan, boleh melihat bagaimana cara nak membantu, nak terlibat dalam kerjasama melibatkan membantu umat Islam yang di luar sana. Jadi mengharapkan mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan apa jua bentuk sekalipun, dengan share video yang kita sampaikan pada pagi ini dan dengan berderma walaupun dengan kadar yang ikut kemampuan tuan-tuan, mudah-mudahan ia membantu untuk menggerakkan, meringankan apa yang menimpa umat Islam di luar sana. Baik, pagi ini kuliah kita adalah berkaitan dengan surat Tur, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat yang awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, sahabat saya yang saya hormati, Ustaz Hafiz Karim ada, Ustaz Abdul Rahim, Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman dan Yayasan Budi yang menaja program kita pada pagi ini, dan saudara Badrul Azam yang hadir bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Walaupun saya tak melihat kalian, mudah-mudahan kedatangan tuan-tuan ni terlibat dalam majlis ilmu yang disebut dalam hadis yang sahih, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihim rahmah wa ghasyiyatuhumus sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berhimpun satu golongan di rumah Allah untuk membaca ayat-ayatnya. Kita pada hari ini tak dapat bertemu lagi di masjid, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah mengangkat ujian ini dengan segera daripada umat Islam. Allahumma rfa'na al-bala waqshif anna al-musibah. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat daripada kita musibah, walaupun kita tak dapat berjumpa di satu tempat, tapi mudah-mudahan majlis ilmu seperti ini yang ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan berterusan, tuan-tuan dapat berikan sokongan kepada saya dan sahabat-sahabat saya yang terlibat dalam program dakwah di sini. Jadi kalau kita perhatikan dalam tafsir Munir yang di tangan saya pada waktu ini, yang saya amat galakkan tuan-tuan untuk miliki, surah ini dinamakan dengan surat Tur kerana permulaannya Allah SWT bersumpah dengan bukit Tur yang memiliki banyak pokok-pokok. Bukit At-Tur adalah bukit yang menjadi tempat Allah SWT berkomunikasi langsung dengan Nabi Musa dan mengutus Nabi Isa alaihi salam.
Kerana itu bukit ini mendapat satu kemuliaan yang agung di antara bukit-bukit yang lain. Ini adalah pilihan Allah SWT. Ikhtasu bi rahmati man yasha. Allah memilih satu itu dengan pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu dengan kebijaksanaannya, dan kita tidak boleh mempersoalkan apa saja ketetapan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya apa saja keputusan yang dibuat olehnya. Kita lah yang akan ditanya oleh Allah SWT di atas segala kekurangan, penyimpangan yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi dalam surah sebelumnya, itu surah Az-Zariyat, Allah mengutup dengan ayat menegaskan kedatangan hari yang dijanjikan. Dan dalam surah ini Allah mempertegas dan memperkuatkan hal itu dengan ayat yang merupakan sumpah terhadap perkara. Pertama, sumpah dengan bukit Tur, iaitu bukit yang sering disebut berulang-ulang dalam kisah Nabi Musa. Iaitu Nabi Musa ni adalah seorang Nabi yang berpangkat Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan. Kita tidak tahu bagaimana kaedahnya kerana laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluk. Baik, jadi perkara pertama yang Allah bersumpah dalam surah Tur ni adalah berkenaan dengan bukit itu sendiri. Yang kedua, kitab mastur, iaitu kitab yang ditulis. Sebahagian para ulama menjelaskannya, mengatakan itu adalah kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang lain dengan mengatakan bahawa maksud kitab mastur itu adalah Lauh Mahfuz, iaitu tempat catatan segala amalan yang kita lakukan dan ketetapan-ketetapan Allah. Yang ketiga, Al-Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni merupakan tempat menghadapnya para malaikat di langit dalam salat yang mereka lakukan. Ketika Nabi SAW melihat para malaikat, sebahagian mereka sedang rukuk, sebahagian mereka sedang sujud, sebahagian mereka sedang bertasbih, sebahagian mereka sedang berdiri. Lalu ditanya kepada Jibril AS, bagaimanakah keadaan malaikat itu? Jibril menjawab kepada Nabi kita SAW bahawasanya mereka berkeadaan begitu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para malaikat ini merupakan satu makhluk Allah SWT yang taat. Jadi tempat ibadah mereka adalah di langit, dan inilah tempat yang dipanggil sebagai Baitul Ma'mur. Kemudian yang keempat, As-Saqfil Marfu', iaitu atap yang ditinggikan yang dimaksudkan langit. Yang kelima, Al-Bahril Masjur, iaitu lautan yang meluap-luap dan air laut yang akan dinyalakan. Ini adalah sumpah Allah SWT berkaitan dengan ayat-ayat kosmik dan ayat-ayat yang berkaitan tentang bumi. Jadi Allah SWT mengajak kita untuk berfikir luas. Kalaulah orang kafir sering mengatakan the magic of thinking big, sebenarnya Al-Quran telah mengajar kita untuk meluaskan paradigma ini lebih awal dari mereka. Jadi Allah SWT menggambarkan azab neraka merupakan tempat bagi orang yang mendustakan, yang mereka akan lempar dalamnya dengan penuh kehinaan. Ini diikuti dengan penjelasan yang menggambarkan kenikmatan, kesenangan untuk orang yang bertakwa, yang menjadi penghuni syurga, serta aneka ragam kesenangan yang mereka nikmati di pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman dan pasangan mereka. Jadi dalam psikologi Al-Quran kita akan lihat, bila Allah membawakan isu tentang azab, siksa, maka Allah menyertakan, memberi satu motivasi kepada orang beriman dengan menggambarkan segala bentuk nikmat yang diperolehi, yang akan diberikan muqabil al-azab. Jadi dalam psikologi pendidikan, kalau kita merupakan seorang bapa, seorang ibu bapa yang cemerlang ini, di samping memberikan amaran, mesti beri penghargaan. Orang putih panggil stick and carrot. Jangan kita asyik bercakap benda-benda hukuman. Kita tidak ada pun seolah-olah kegembiraan, keseronokan dan kebahagiaan untuk anak-anak. Ini satu pendekatan yang salah. Berbeza daripada Al-Quran, kalau kita lihat, bila Allah membawakan satu perkara yang berat, menakutkan, maka kemudian Allah akan sertakan dengan satu yang meringankan, menggembirakan, supaya si mukmin tidak tertanya-tanya, itu hukuman untuk si kafir, aku bagaimana pula wahai Tuhan. Jadi kemudian perbicaraan yang dikemukakan oleh Allah adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk tetap setia mengingatkan, basyiran wa nadhiran, menyampaikan risalah, memperingatkan orang kafir, dan tidak usah mempedulikan kejahatan dan kejahilan, pembohongan yang mereka lakukan terhadap Nabi dengan mengatakan Nabi seorang penyair, Nabi seorang tukang tenun, Nabi ini orang gila, kahin dan sebagainya. Jadi jangan terlalu mempedulikan apa yang musuh katakan terhadapmu wahai Muhammad, kerana hati mereka itu sudah pun tertutup. Sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ini merupakan la yaqilun, orang-orang yang telah pun ditutup pintu hatinya. Kemudian Allah mengecam, menyangkal dan mematahkan
pendapat, asumsi ini maknanya assumption batil mereka, menegaskan dan buktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dengan sejumlah dalil yang bukti yang tidak boleh dibantah. Lalu Allah memaparkan dalil, hujah dan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat dikalahkan tentang uluhiyah, satu yang hak dan juga keesaan Allah. Lalu Allah Ta'ala mengecam keras orang musyrik di atas pernyataan mereka bahawa malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka mengecam, mencerca, mencemooh dan mengolok-olokkan. Jadi sikap yang berbatas hingga mengingkari dalil-dalil indrawi yang boleh mereka saksikan. Tuan-tuan, kalau lihat dari psikologi Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran membawa satu perkataan terhadap musuh-musuh Allah ni dengan penggunaan bahasa yang tidak menyenangkan. Kafirun contohnya, musyrikin contohnya, as-sufaha contohnya. Kenapa tuan ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil sebagai psikolinguistik. Linguistik. Macam dulu-dulu lah, kalau orang Melayu dulu-dulu mereka mengatakan, ni saya bagi contoh tuan ya, orang Melayu dahulu kalau mereka marah kepada seorang, mereka mungkin mengatakan muka macam muka, apa dia tuan-tuan? Tak seronok sangat nak sebut perkataan ni. Muka JAMBAN, bagi menggambarkan tempat itu tempat yang buruk sangat. Dan orang Melayu dulu-dulu pun kalau buat rumah, bilik air, toilet itu tak letak dalam rumah, jauh di luar rumah. Mungkin mereka salah faham kepada hadis Nabi agaknya, yang mana bila menggambarkan azan, maka jin syaitan ni akan lari ke toilet, lari ke tempat-tempat seperti itu. Dan kita tak digalakkan untuk berada lama dalam itu. Kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi datuk nenek moyang kita, samahahumullah, mungkin mereka merasakan begitu sekali gambaran toilet ni begitu buruk, maka mereka pun letakkannya di luar rumah, jauh. Kadang nak pergi ke sana pun mengambil tempat, mengambil masa, menakutkan pada waktu malam. Kanak-kanak pun jadi takut nak pergi ke toilet waktu malam, jauh sangat. Jadi tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, dahulu digunakan perkataan JAMBAN. Nampak kan? Kemudian bila manusia belajar jauh, pandai, bergaul, melihat bahasa-bahasa lain, maka diubah perkataan tu jadi apa dia? Bilik air, toilet, apa saja sekali pula perubahan-perubahan yang berlaku. Kemudian manusia merasakan mereka makin pandai, pergi pula pada perkataan yang berikutnya. Apa lagi? Bilik air, tandas, toilet. Kemudian jadi washroom, restroom. Sekarang yang terbaru kita lihat di mana-mana tempat, di airport dan sebagainya, restroom, bilik rehat. Tak sesuai dah perkataan JAMBAN kan? Bayangkan kalau kat KLIA kita tengok dekat signboard tulis perkataan JAMBAN, tak sesuai. Tetapi tuan-tuan, perkataan Quran yang digunakan oleh Allah 1400 tahun yang lalu masih lagi kekal boleh digunakan dan difahami sampai ke hari ini. Ada para ulama bahasa mengatakan, seandainya dulu guru saya almarhum Dr. Fauzi Hassan Shaib, seorang pakar linguistik di Jordan, lisaniyat mengajar, kalaulah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan pada hari ini, Nabi boleh communicate dengan kita kalau kita faham bahasa Arab, tak berubah sikit pun. Itu sebab dalam kajian yang dibuat oleh majalah Economist, untuk majalah antarabangsa, mengatakan bahawa Barat, terutamanya Amerika pada hari ini, mendapati laras bahasa yang sangat tidak berubah daripada dulu ribuan tahun, 1000 tahun lalu sampai ke hari ini. Kalau seseorang mati pada zaman itu, dibangkitkan hari ini bercakap dengan bahasa yang sama, ibarat dikatakan tadi, bahasanya tak ada perubahan langsung, bahasa Arab. Lalu orang-orang Barat pada hari ini di Amerika terutamanya menyalin balik semula manuskrip, literature mereka, bahan-bahan rujukan di Pentagon dan sebagainya, yang merupakan teras dalam sejarah Amerika, mereka menyalin dalam bahasa Arab. Kerana mereka meyakini bahasa Arab ini tidak rosak. Sedangkan bahasa English, contohnya, kerana terlalu ramai orang bercakap bahasa Inggeris, maka mereka masukkan unsur-unsur lokaliti mereka ke dalam bahasa tersebut. Larasnya pun berubah-ubah. Kalau orang di Amerika, di Afrika Selatan, di Afrika berkata tunggu sekejap, mereka mungkin berkata wait, small, mungkin begitu tuan-tuan. Tunggu sikit. Tapi bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, kami menurunkan Al-Quran, kami menjamin penjagaannya sampai hari kiamat. Bahasa ini tak berubah. Sebab itu kalau kita perhatikan penggunaan perkataan yang merujuk kepada orang-orang kafir ni, Allah sebut perkataan yang tak enak untuk didengar. Kafirun, musyrikun, sufaha. Kenapa kan ya? Supaya orang yang mengkaji Al-Quran, mereka akan terfikir, kenapa buruk sangat nama ni dipanggil kepada aku? Kenapa aku dipanggil kafirun? Kafirun bahasa Arab, kalau Melayu panggil kafir, dah lain bunyinya tuan-tuan ya. Kafir
Kafir maknanya tertutup. Musyrik maknanya menduakan, mentigakan, tidak mengesakan Allah. Itu saja. Tapi dalam kaitan psikolinguistik ni, psikologi linguistik ni, kita lihat kalau orang Melayu perubahan satu perkataan kepada perkataan baru kerana merasakan diri mereka makin beradaban, makin bertamadun, makin bijak. Tapi bahasa Quran tak. Bahasa Quran ni kekal digunakan daripada zaman Nabi sampai ke sekarang. Begitulah keadaannya. Cuma ada perkataan nadir yang sedikit. Wa abba, contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa maksud ni? Wa fakihatan wa abba dalam surah Amma yatasaalun, kan? Jadi ini perkataan-perkataan yang berkualiti tinggi, yang berstatus tinggi, yang hanya digunakan oleh orang-orang yang terlalu sastrawan. Ada sedikit sahaja perkataan seperti itu. Tapi selainnya perkataan yang memang difahami oleh orang Arab daripada 1400 tahun lalu sampai ke hari ini. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, tuan-tuan pergilah ke mana pun negara Arab, tuan-tuan cakap, saya mereka akan faham. Tuan-tuan dengarlah khutbah yang mereka sampaikan di Mesir baik, Morocco baik, Tunisia, Libya, Iraq, Jordan, Syria. Di Mesir, tuan-tuan akan mendengar sama, laras yang sama. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Baik, jadi kita pergi kepada apa yang disebut oleh Al-Imam Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili. Surah ini kemudian ditutup dengan ayat yang merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabaikan dan membiarkan orang-orang kafir dalam kesesatan mereka sampai binasa, bersabar, tabah dan tetap segar, tegar dalam menyampaikan risalah baginda, bertasbih dan bertahmid siang malam. Juga informasi bahawa sungguhnya Allah Ta'ala adalah penjaga, pengawal, pelindung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan informasi untuk orang-orang yang zalim tentang adanya dua azab di dunia dan azab di akhirat. Wabak seperti yang berlaku sekarang menimpa manusia keseluruhan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutilah kamu kepada satu azab yang akan berlaku kepada manusia tanpa mengecualikan sesiapa pun di kalangan mereka. Kerana kalau ada seseorang Nabi, maka Nabi akan berperanan untuk memberitahu umatnya, mari keluar, azab nak turun. Contohnya zaman Nabi Nuh datang taufan, contohnya kaum Nabi Saleh datang sayhah, contohnya Nabi Musa AS memimpin Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Maka Nabi-Nabi AS mereka diberi berita awal sebelum berlakunya azab, sebelum berlakunya musibah. Tapi bila tidak ada Nabi, azab yang turun dia akan kena pada semua orang. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menghuraikan ayat ini, bahawa azab ini bila turun menimpa orang beriman dan orang tidak beriman, orang saleh dan juga orang taleh. Bila mereka semua mati, nanti di akhirat Allah akan bangkitkan dan bertanya. Yang pertama orang beriman, kamu dahulu di dunia ditimpa azab. Ya Tuhan, kerana tiada Nabi beritahu kami datangnya azab, maka kami pun kena sekali. Adakah dahulu di dunia engkau menjalankan amar ma'ruf nahi munkar wahai hamba-Ku? Sekiranya ada jalankan, maka mereka tidak peduli. Ayo kamu masuk ke dalam rahmat-Ku. Sekiranya kamu menganggap kamu orang saleh tetapi masih tidak menjalankan tanggungjawab di dunia, mengingatkan orang amar ma'ruf nahi munkar, maka kamu pun akan dihukum di akhirat nanti. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi manusia di akhirat nanti dapat kita lihat berdasarkan ayat ini, kata Ibnu Hajar, dibagi kepada tiga. Beriman yang menjalankan tanggungjawab masuk syurga, beriman tapi tak menjalankan tanggungjawab masuk neraka, dan orang-orang kafir dikenakan dua kali azab, azab di dunia sekali dan juga di akhirat sekali. Jadi ini maksud dikemukakan oleh Imam Muhammad Wahab Az-Zuhaili yang tafsirnya. Tentang kelebihan surat Tur ini, tuan-tuan, ada sebuah riwayat daripada Imam Bukhari dan yang selain daripadanya mengatakan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni kita telah belajar tentang riwayat hidupnya, kan, bagaimana beliau ni pada waktu kematian suami, sebelum itu Nabi pernah mengajar mereka doa ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kan? Daripada Allah kita datang, kepada yang kita dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku ni dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Daripada doa ini, Ummu Salamah terfikir, suami aku sebaik-baik manusia yang menemani kehidupanku. Sekarang dia sudah mati. Dalam doa ini mengajar aku untuk minta satu ganti yang lebih baik daripadanya. Siapakah yang lebih baik daripada suami aku? Tak nampak. Tiba-tiba yang datang meminangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membenarkan doa Nabi tadi, minta kepada Allah dalam kehidupan ni ditimpa musibah, minta ganti yang lebih baik. Kita majikan, kan, hilang bisnes sudah ni, baca doa ni, tuan-tuan. Kita pekerja, mungkin dipotong itu, dipotong ini, baca doa ni, tuan-tuan.
Dan apa jua bentuk musibah, sehingga dalam hadis mengatakan hatta syaukata yushaqha, sehingga kan duri yang mencucuk kaki seseorang itu pun musibah. Selipar kita terputus sekalipun merupakan musibah. Maka bila kita baca doa ini, nescaya Allah akan gantikan satu yang lebih baik daripada apa yang menimpa kita. Ayo tuan-tuan, beriman dengan doa ini. Saya telah mengajar doa ini banyak kali dan ijazahkan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan. Kita sekarang ditimpa musibah, amalkan doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jangan melengah lagi tuan-tuan, hafal segera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni. Kalau kita eji bahasa Melayu, ALLAHUMMAK. Allahumma ajurni. Kerana ejaannya alif lam lam ha mim. Alif di atasnya adalah hamzah mati. Allahumma ajurni. Nanti saya postkan sekali lagi doa ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Alangkah banyaknya musibah yang berlaku dalam hidup, tujuannya untuk membersihkan kita supaya kita berjumpa dengan Allah nanti. Wa ma alaihi khati'ah. Dalam hadis mengatakan kalau kita ditimpa musibah, semuanya bertujuan untuk menghapuskan dosa, dan nanti di akhirat kita bertemu dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa lagi. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha memberitahu kepada kita daripada hadis riwayat Bukhari ini, annaha sami'at Rasulullah SAW yusalli ila janbil baiti wa huwa yaqra'u bit-tur wa kitabi mastur. Bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW baca dekat dengan Baitullahil Haram ketika sembahyang pada waktu itu membaca surah At-Tur. Jadi menunjukkan kepada kita keutamaan. Setengah riwayat mengatakan ada seorang sahabat namanya Jubair bin Mut'im, asalnya merupakan seorang kafir musyrik, tetapi beliau datang untuk bertemu Rasulullah SAW untuk berdebat dengan Nabi. Tiba-tiba dia mendengar Nabi baca pada waktu salat subuh itu dengan surah At-Tur ini sampai kepada ayat-ayat yang merupakan ancaman, hukuman dan juga peringatan tegas Allah terhadap kaum musyrikin. Maka Jubair bin Mut'im pada waktu itu merupakan seorang musyrik, terus masuk Islam dengan mendengar kalamullah ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi aku datang bertemu dengan Rasulullah untuk mengadakan perbincangan tentang tawanan perang, kata Jubair bin Mut'im. Lalu aku dapati baginda sedang melaksanakan salat subuh membaca surat Tur sampai kepada ayat-ayat peringatan tentang azab. Hatiku menjadi gemetar dan aku pun masuk Islam. Baik tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, sekarang kita pergi meneliti ayat-ayat daripada surat Tur ini, ya, mana yang sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tur wa kitabi mastur. Jadi dalam konteks bahasa Arab, waw yang digunakan oleh Allah merujuk kepada qasam. Qasam ni berarti sumpah. Sumpah adalah hak Allah SWT untuk bersumpah dengan makhluk. Kita haram bersumpah melainkan dengan nama Allah. Dan dalam bersumpah dengan nama Allah pun, orang-orang yang wara' tidak akan menjadikan sumpah. Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum. Allah mengingatkan kita, jangan jadikan Allah itu bahan untuk kamu batu loncatan dalam kehidupan kamu bila mengalami sebarang kemusykilan. Orang-orang yang wara' dan saleh, para sahabat sebagai contohnya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak akan bersumpah walaupun perkara itu melibatkan haknya, sehingga haknya diambil orang kerana dia diminta oleh hakim untuk bersumpah. Maka Sayyidina Ali, sahabat kebanyakan mereka memang mereka tidak bersumpah dengan nama Allah SWT kerana bimbang dari sudut sumpah begitu mudah untuk diungkapkan, sedangkan haknya, tanggungjawab di sebaliknya adalah besar. Jadi Allah SWT punya hak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya kerana dia lah yang menciptakan segala makhluk yang ada. Jadi Tur ini merujuk kepada Bukit Tur, tempat diwahyukan kepada Nabi Musa AS dan tempat permulaan wahyu kepada Nabi Isa AS. Jadi Bukit Tur ini terletak di Gunung Sinai di wilayah Madian, dan dipanggil juga dengan nama Tur Saina, Tur Sinin. InsyaAllah kalau cuaca baik, nanti iklim dunia berubah dan juga penyakit wabak yang berlaku ini segera diangkat oleh Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh pergi ziarah ke Mesir. InsyaAllah mudah-mudahan saya pun boleh pimpin rombongan pergi ke sana. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita dapat lihat kesan-kesan bumi Ardu Kinana, tempat diutuskan Allah SWT Nabi-Nabinya ramai, antara Nabi Musa AS. Jadi Tur ini adalah Gunung Sinai yang terdapat di wilayah Madian, yang mana dalam bahasa Suryaniyah, bahasa Yahudi, ia merujuk kepada perkataan bererti Jabal. Jabal ni bukit. Jadi wa kitab mastur, demi kitab yang tulis dengan huruf-huruf ini diturutkan dalam bentuk yang sistematik,
Jadi satrun, orang Arab kalau kata al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur, ilmu berada dalam dada, bukannya di atas helaian dan tulisan. Jadi satrun ini dirujuk kepada maknanya kitab yang ditulis lengkap. Jadi dalam Islam mengajar kita satu nilai ilmu yang penting, bahawa ambil beratlah bab ilmu. Bacalah yang betul, bacalah benda yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam suasana seperti sekarang ni, kita terkurung di rumah, jangan abaikan peranan untuk mendidik anak-anak. Bacalah tuan-tuan, baca kisah ikut peringkat umur anak-anak kita. Kalau masih kecil, bacakan cerita Nabi yang ringan-ringan, ada kisah sikit-sikit. Makin besar, jangan abaikan mereka untuk baca sirah nabawiyah. Bacakan hadis-hadis kat rumah, mesti ada kitab-kitab ni tuan-tuan. Kata Sa'id Hawa dalam buku beliau Kaila Namdi Ba'idan an Ihtiyajatil Asr, beliau ni merupakan seorang ulama hebat, merupakan naqib kepada Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Adi Hawang, Syekh Sa'id Hawa. Banyak buku karangannya. Antara buku beliau Kaila Namdi Ba'idan an Ihtiyajatil Asr, buku-buku yang kena ada kat rumah orang Islam. Al-Quran memang kena ada, tafsir kena ada. Sekurang-kurangnya tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Mu'min, alhamdulillah. Ada kitab sirah nabawiyah, ada kitab hadis macam kitab Riyadhus Salihin. Beza tuan-tuan, baca daripada handphone dengan baca daripada buku. Kerana mereka berkata khairu jalisi zamanil kitabu, sebaik-baik teman duduk pada zaman yang penuh fitnah ini adalah kitab yang betul, bukan kitab mengarut tuan-tuan. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Abdullah bin Mubarak adalah seorang di kalangan anak murid ataupun sahabat kepada Imam Malik yang sangat saleh. Beliau kaya raya tuan-tuan. Pernah dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji yang sunat baginya, kerana yang fardu telah ditunaikan, sunat mana yang di repeat, dia singgah di Baghdad, duduknya jauh di Khurasan. Maka dia pun berehat, dia mungkin rumah tumpangan, hotel yang ada pada waktu itu. Siang dia nampak seorang perempuan sedang mengutip bangkai itik untuk dimakan dekat dengan Sungai Furat. Maka dia menegur wanita itu dengan berkata, "Wahai ibu tidak boleh makan bangkai, ini haram, al-mayitah." Maka jawapan itu, "Apa engkau tahu? Aku sudah 2 minggu tidak makan." Kesusahan hidup. Yalah, kita tak menafikan dalam kehidupan ni, pada zaman tamadun Islam hebat, zaman itu zaman Harun Ar-Rasyid tuan-tuan, zaman Islam gemilang hebat, pun ada golongan keciciran. Maka kita tak menafikan pada hari ini bahawa adanya keperluan untuk adanya NGO, adanya yayasan membantu. Seperti sekarang kami, program ini tajuk Yayasan Budi Ihsan, yang bertujuan untuk melengkapkan kekurangan yang berlaku. Apa-apa yang mungkin golongan tercicir dia mendapat bantuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat menghulurkan bantuan kepada Yayasan Budi Ihsan. Kalau tuan-tuan tidak ada kemampuan untuk pergi direct kepada end user yang memerlukan keraian bantuan, maka kami di Yayasan Budi Ihsan bersedia menggalas tanggungjawab tersebut. Yayasan adalah satu program yang dibenarkan oleh kerajaan, ditadbir oleh golongan yang profesional, dan tuan-tuan menderma mendapat pengecualian cukai. Jadi pada zaman Abdullah bin Mubarak, beliau mendapati perempuan itu susah hidupnya, maka Abdullah bin Mubarak telah pun menghentikan niatnya untuk pergi menunaikan haji yang sunat itu. Haji itu sunat baginya kerana dia telah buat berkali-kali. Maka perempuan tersebut memerlukan bantuan. Baik, dia pun kembali ke biliknya, tempat rehatnya. Dia membawa wang sebanyak 1,000 dinar. 1,000 dinar bagi pada perempuan, satu pun tidak disisakan untuknya sendiri. Ambil. Kerana orang sepertinya memang orang yang magic, dia ada magic touch, golden touch. Apa dia sentuh pun menjadi, ya tuan-tuan. Dia seorang businessman yang hebat. Maka dia berinya kepada perempuan tersebut 1,000 dinar, yang kalau kita kira pada hari ini, 1 dinar sama dengan 1,000 ringgit. Kerana pada zaman Nabi, 1 dinar boleh beli seekor kambing, 2 ekor kambing, 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, mengikut saiznya. Maka 1 dinar tu 1,000 ringgit rupanya. Kerana wang dinar ini tidak berubah walaupun di mama usia, waktu dan sebagainya. Maka Abdullah bin Mubarak memberi kepada perempuan itu 1,000 dinar dan mengerahkan pengikut-pengikutnya, pembantunya, jom kita balik semula ke Khurasan, haji pada tahun ini kita batalkan. Hanyalah kerana keperluan wanita itu mendapati dia benar-benar susah. Ini kayanya Abdullah bin Mubarak. Walaupun beliau kaya, beliau tidak mengkesampingkan membaca. Iaitulah bila dia duduk dengan teman-temannya, dia dapati perbincangan mula menyimpang dan tak ada benda-benda perlu didengar lagi, dia membangun meninggalkan mereka. Mereka bertanya, "Wahai Abdullah, mana doa kami? Sembang kami lagi?" Jawapan Allah Mubarak, "Tak. Daripada aku sembang dengan kau, baik aku sembang dengan para sahabat." Kamu sembang dengan para sahabat? Hidup lagi ke mereka? Jawapan Allah bin Mubarak yang datang lebih 1 tahun lepas kewafatan Nabi SAW ini. Maka Allah Mubarak berkata, "Aku sembang dengan mereka melalui kitab-kitab yang aku baca." Tengok tuan, ambil buku untuk baca.
Dalam satu kajian dia boleh Wesley and Hart, satu kajian di Amerika Syarikat, ibu bapa yang profesional yang rajin baca akan supply kepada anak-anaknya sekurang-kurangnya 3 juta perkataan-perkataan baru dalam kehidupan mereka. Sedangkan ibu bapa yang tidak membaca tidak akan memiliki apa-apa untuk disampaikan kepada anak-anak. Lebih malang lagi kalau diulang perkataan-perkataan yang sama setiap hari, perkataan-perkataan yang merendah-rendahkan anak-anak itu. Jauhkan diri kita tuan-tuan daripada berkata bukan-bukan, ya. Walaupun kita berada dalam lingkungan dekat-dekat, kat rumah anak-anak pun tak nak keluar sangat pada hari ni, yang duduk kat rumah flat. Allahu Akbar, mohonlah kepada Allah supaya rumah itu menjadi syurga untuk kita. Ada satu doa tuan-tuan yang dianjurkan Nabi SAW, doa Anas bin Malik. Doa ni sangat penting dan saya dah ajar banyak kali dalam kuliah-kuliah saya. Allahumma akthir mali wa waladi wa wassi' li fi dari wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir mali wa waladi wa wassi' li fi dari wa barik li fima a'taitani. Hadis ini sahih tuan. Cuba baca ikut saya. Allahumma akthir mali wa waladi wa wassi' li fi dari wa barik li fima a'taitani. Isali Allahumma akthir mali wa waladi wa wassi' li fi dari wa barik li fima a'taitani. Maksudnya, ya Allah, perbanyakkan untukku hartaku dan keturunanku. Luaskan aku pada rumahku. Rumah kecil tapi jadi luas dengan izin Allah. Allah ilham pada kita kebaikan-kebaikan untuk bercakap, untuk membimbing. Dan wabarik li fima a'taitani, yang keempat, berkatilah aku pada semua pemberianmu kepadaku. Anak-anak, harta, pasangan, rumah, kenderaan, semuanya keberkatan demi keberkatan. Jadi sahabat yang mulia ini, Anas bin Malik, diajar Nabi, didoakan Nabi dengan doa ini. Umur Anas bin Malik panjang, ada setengah mengatakan lebih 100 tahun. Keturunannya sekali berhimpun saja pada hari-hari kerayan di rumahnya lebih 100 orang turunannya. Dan Anas bin Malik ni menjadi sahabat yang paling sukses dalam perniagaan di kalangan penduduk Ansar. Bahkan beliau dinobatkan sahabat Ansar yang paling kaya. Allahu Akbar, Masya Allah. Dalam huraian para ulama mengatakan bahawa kurma Anas yang Nabi doakan seperti itu, kurmanya berkat, panjang, berbau harum pula. Sedangkan kurma orang lain tidak bau. Kurma mana ada bau tuan-tuan, tapi kurma Anas ini berbau harum, sehingga kalau dijual di pasar Madinah pada zaman itu, ianya yang pertama sekali habis. Nah tuan-tuan, kita berniaga online ke apa ke, sekejap berniaga laku. Kita berniaga kat pasar tani, nanti bila cuaca baik, suasana baik, wabak diangkat dulu, insya-Allah. Kita berniaga, orang berniaga pukul 8 pagi, berakhir pukul 12 tengah hari. Kita berniaga pukul 10 pagi dah habis. Dah boleh simpan barang untuk pack balik pulang. Allahu Akbar, Masya-Allah, Tabaraka Ta'ala. Jadi tuan-tuan, amalkan doa ini, ya. Jadi Abdullah bin Mubarak ini seorang yang kaya raya, dan beliau sering kali membaca dalam hidupnya untuk menghadirkan dalam dirinya figure-figure para sahabat, bertujuan untuk menjadi pembimbing, mengikut kehidupan mereka, mengikut lunas mereka, mengikut landasan mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat membaca sebenarnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Fi raqqim manshur, di atas kulit nipis dijadikan sebagai kertas tulis. Di sini kata ini dipinjam untuk mengungkapkan makna kertas yang menjadi tulisan kitab. Al-mansyur berarti yang dibuka dan dibentangkan. Penggunaan kedua kata ini dalam bentuk nakirah mengandungi makna pengagungan kepada ilmu dan isyarat bahawa inilah yang diperlukan oleh umat Islam pada hari ini. Ya, jadilah umat baca tuan-tuan. Kadang kalau kita membaca, kita akan melahirkan anak yang membaca. Tuan dimuliakan sekalian, ada seorang pemandu teksi, ya, bercerita pengalaman yang membaca. Ini baik untuk kita kongsi. Mungkin kalau kita ada pemandu Grab dan sebagainya, dia sering baca. Akhirnya dia membaca, terdorong dia untuk belajar bahasa Arab. Bila dia belajar bahasa Arab, akhirnya orang Arab datang ke Malaysia ini, dia dapat berikan gambaran. Dia bercakap broken Arabic pun, tapi orang Arab yang datang suka dengannya. Maka orang Arab ini introduce dia dengan kawan-kawan yang ada di negara lain, di Bahrain, di Qatar, di Saudi. Mereka ni ibarat satu keluarga. Sekarang zaman social network pula, cerita tentang kebaikannya. Akhirnya sahabat saya ni memandu teksi untuk bawa orang Arab sahaja. Pendapatannya Masya Allah hebat tuan-tuan, 5 angka. Dia kata pada saya, kesan daripada dia belajar. Ada seorang lagi pemandu teksi juga bercerita,
Dia bila tidak ada customer, dia duduk, dia baca buku, balik nanti dikongsi dengan anak-anaknya. Terfikir ayah ni bila saya membaca, lama anak-anak pun terdorong untuk membaca. Dia menggalakkan mereka baca. Anaknya dapat urusan cemerlang, belikan buku. Tuan-tuan dia boleh sekalian, di Melaka ada contoh yang mungkin tuan-tuan pun boleh ambil. Memandu teksi, anaknya jadi profesor, orang terhormat dalam dunia sejarah sebagai contohnya. Jadi tuan-tuan pun kenal, tak perlu sebut nama. Jadi membaca membina tamadun. Quran menyebut membaca penting. Saya tengok satu kisah tuan-tuan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah dalam buku beliau bertajuk Safahat, bahawa kejayaan orang-orang yang berilmu sebelum kita. Ada seorang bernama Rashid bin Zubair. Beliau ni madailah untuk kita sebut dalam nama kitab hadis. Semuanya beliau merupakan seorang mata rantai untuk menyampaikan hadis itu yang kita belajar an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai sanadnya. Beliau salah seorang dan sanad-sanad penting. Zubair, Rashid bin Zubair. Rashid bin Zubair ni, kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, seorang ulama yang terkemuka dari Syam, Syria. Beliau berkata bahawa Rashid bin Zubair ini seorang ulama hadis, satu mata rantai hadis yang penting. Walaupun demikian, kehidupannya seringkali dinafikan orang akan haknya, tapi itu semua tidak orang tahu. Yang orang tahu dia seorang ahli hadis. Dia seorang yang hodoh tuan-tuan, terhimpun segalanya sifat hodoh. Seorang lelaki pendek, hidungnya, lubang hidungnya besar, gemuk, hitam. Perkataan ini disebut oleh para ulama hadis. Nak ceritakan kehodohannya, beliau berkata satu hari beliau nak pergi berjumpa dengan kawan untuk muzakarah ilmu. Tiba-tiba dalam perjalanan terserempak dengan seorang perempuan yang cantik memakai purdah. Walaupun zaman dahulu mereka memakai purdah, walaupun memakai purdah, tapi nampak daripada gelagatnya, pergerakannya, nampak dia seorang wanita yang cantik, jelita. Maka dia cuba untuk menggodaku. Aku menyangkakan pada hari ini hari beruntung bagiku dapat berkahwin dengan seorang wanita yang cantik, anak dara ini. Maka dia pun bawa aku berjalan-jalan. Aku mengikutnya. Dia mengisyarat kepada aku untuk ikutnya sampai kat rumah. Sampai di rumahnya, aku sampai terlupa ada program muzakarah dengan para sahabatku. Tiba di rumahnya, alangkah aku terkejut mendengar dia memanggil anaknya keluar. Lalu tadi aku menyangkakan dia anak dara, kini aku menyangkakan dia seorang mungkin berstatus janda. Mungkin dia nak aku minangnya, mungkin dia nak jumpakan aku dengan ayah ibunya. Ini ulama bersangka baik. Alangkah terkejutnya aku, perkataan yang terhambur daripada mulut wanita yang cantik ini adalah, dia berkata kepada anaknya itu, wahai anakku, lain kali kalau engkau kencing lagi di tilammu, aku akan panggil monster ini makan kau. Faham tak tuan-tuan maksud saya katakan ini? Kalau engkau kencing lagi di tilammu anakku, nanti ibu akan panggil hantu ini makan kau. Allahu Akbar. Sedih saya membaca kitab ini, rasa macam sayu. Sedih, Masya Allah, hebatnya ujian Allah kepada beliau. Nak ceritakan, beliau berkata, inilah tanda kehodohanku. Kamu tak pernah jumpa aku. Kamu baca hadiah-hadiah aku sampaikan, kamu tak jumpa aku. Tapi begitulah bodohnya rupa aku. Tetapi dengan sebab ilmu, Allah meninggikan aku. Hodoh sampai orang pelikikan dan permainan begitu tuan-tuan. Ya, panggil untuk datang ke rumah semata-mata untuk tunjuk kepada anaknya, kalau engkau buat lagi perkara yang sama, iaitu kencing di tilam, nanti ibu akan panggil hantu ni makan kau. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada seorang bernama Al-Jahidh, Abu Osman Al-Jahidh. Jahidh ni adalah seorang sastrawan Arab yang hebat pada zaman Abbasiyah. Tulisannya cukup banyak. Beliau bersaing dan banyak pujiannya terhadap Imam Syafi'i. Beliau seorang ahli sastrawan yang hebat. Buruk rupanya tuan-tuan, meminang setiap orang perempuan tolak. Matanya terbelilik keluar, rupanya hodoh. Akhirnya beliau tidak berkahwin, dikatakan, kerana meminang setiap orang menolak, rupanya hodoh sangat. Tapi ayatullahi fil ilm, satu tanda keajaiban mukjizat Islam ini tuan-tuan, ditunjukkan dengan orang-orang salih dan orang-orang berilmu yang ada, yang begitu konsisten berpegang kepada Islam. Mukjizat Rasulullah SAW di samping Al-Quran itu, mukjizat Rasulullah SAW berlaku dengan sebab kita dapat lihat ketelusan, kesungguhan, keikhlasan para ulama yang ada. Saya bukan di kalangan mereka tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka dalam kenyataan yang ada penjelasan oleh Imam Dr. Wahab Az-Zuhaili di sini, ia satu gesaan secara tak langsung bila Allah bersumpah dengan kitab-kitab, dengan ilmu, bagaimana ia dituliskan. Dan Islam punya rekod mendokumentkan maklumat 1400 tahun tuan-tuan, tanpa gagal. Bacalah apa ilmu sekalipun, hadis, falak, tafsir, sirah, arut,
logah, nahwu, saraf, balaghah. Ya Allah, berapa ratus cabang ilmu yang semuanya berkhidmat untuk Quran masih lagi kekal ke hari ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dibaca dan dibaca padanya ada iman, dibaca padanya ada qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Maka ambillah peluang untuk jadi orang berilmu. Dan saya nak syorkan pada tuan-tuan, kata orang-orang yang bijak, kalau kita ada peluang di rumah, wujudkan satu library seperti dikatakan oleh Syekh Hawa, ulama hebat ni tadi, yang merupakan naqib kepada Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Dahulu ketika belajar di Madinah, Tuan Guru yang hebat ini, beliau menyuruh kita untuk adakan satu library kat rumah. Ada Quran tafsir, Ibn Kathir sekurang-kurangnya, kitab hadis kena ada, kalau tak ada kutub sita, kutub yang 6, Bukhari, Muslim, Ibn Hajar, Nasai, Tirmizi, Abu Dawud, itu tak mengapa adakan Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Sekarang kalau kita nak order pun, mana-mana pun ada lah tuan-tuan, di Telaga Biru, di mana-mana kita boleh order. Kemudian ada kitab sirah Nabi SAW. Kerana para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkemuka dengan mustajabnya doa itu berkata, kunna nu'allimu auladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan al-Quran. Kami mengajar anak-anak kami mengenali Nabi mereka SAW macam kami mengajar mereka membaca Al-Quran. Membaca pada handphone ni tuan-tuan, ni handphone ni kan tak betul. Baca sekejap, kena WhatsApp masuk, tengok Facebook, tengok orang tengah buat apa. Kan bisnes ini bisnes riak, semua orang nak menunjuk apa yang dia buat. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit-penyakit seperti ini. Dah masuk asar ni tapi masih dalam kereta, orang tunjuk, bukan nak tunjuk waktu asar, nak tunjuk kereta baru belinya, dia ambil gambar untuk instakan. Mohon pada Allah keampunan tuan-tuan. Jadi kita diajar untuk baca buku, pegang buku. Nikmatnya pegang buku ni tak ada tolok bandingnya tuan-tuan. Dan disebut lagi oleh Dr. Syekh Abdul Fattah Abu Qudah dalam bukunya Safahat itu, saya tak pasti apakah diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau tidak. Moga-moga kami di Telaga Biru nanti mampu menterjemahkannya. Buku yang sangat qayyim, kitab yang sangat bernilai tuan-tuan. Beliau berkata ada kalangan para ulama, contohnya Imam Muslim, imam yang hebat itu, dia pergi sembahyang isyak, maka dia dengar satu bahasan dalam hadis yang dia terlupa bab itu tuan-tuan. Dia terlupa bab itu. Maka oleh kerana rasa sesalnya kepada ilmu yang dia lupa, dia balik ke rumah dia cari buku hadis ni untuk baca. Buka satu muka surat, makan korma. Buka satu muka surat, makan korma. Buka satu muka surat, makan korma. Dia tak perasan dia makan pada musim panas. Ini katakan oleh para ulama, dia makan mungkin kerana panas yang amat sangat, mungkin tak minum air, dia tak sedar dia mencari ilmu yang dia lupa itu. Menunjukkan cintanya mereka kepada ilmu. Imam Muslim ya tuan-tuan, Imam Muslim bin Hajjaj, pemilik kitab hadis sahih yang kedua Sahih Bukhari. Maka dibacanya kitab hadis itu, akhirnya dekat subuh baru jumpa. Oleh kerana terlalu panas, mati dia kerana pada malam itu mungkin kurang rehat. Memang para ulama ni kurang rehat hidup mereka untuk membaca, berkhidmat untuk orang lain. Maka dengan makan kurma seperti itu, mencari yang dia dekat subuh baru jumpa pada bab yang dia lupa itu, yang dia miss tu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mati kerana mencari ilmu tuan-tuan. Dikatakan bahawa Abu Yusuf pada hari matinya, beliau masih lagi berbincang bab ilmu. Datang orang menziarahinya, anak-anak muridnya, kawan-kawan karibnya bincang. Nak mati dah masih bincang bab ilmu lagi. Sehingga anak murid kata, cukuplah Tuan Guru sakit dah. Tapi dia tetap juga bertanya kepada aku, kata perawi kisah tersebut, tentang bab ilmu yang penting, mengingatkan dia kepada apa yang dia lupa. Aku pun keluar, sebaik saja keluar pintu, aku dengar tangisan keluarga menandakan dia mati. Dia mati selepas bincang bab ilmu. Ini kecintaan orang-orang salih terhadap ilmu. Ya, kerana kita belajar dalam bab syafaat, antara yang akan beri syafaat al-ulama, orang yang berilmu. Ya, kalau kita tidak mampu jadi orang berilmu pun, kata Imam Syafi'i, ya, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban wala takun ar-rabi' fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu ataupun menuntut ilmu ataupun orang cinta kepada kedua-dua orang ini. Jangan jadi yang keempat, rosaklah kamu. Maka tuan-tuan, azam kita dalam suasana PKP yang ada sekarang ni, cuba wujudkan library kat rumah, berdasarkan pada ayat-ayat yang banyak. Adakan kitab-kitab yang simple-simple. Dan kaum ibu, jadilah seperti mana ibu-ibu yang mulia zaman dahulu, nak tidurkan anak-anak mereka dengan bait-bait syair, puisi-puisi memuji Allah, mengingatkan anak-anak itu kepada perjuangan, kesungguhan, integriti dalam hidup, akhlak mulia dan sebagainya. Kita ini ada buku, baca untuk mereka kisah para anbiya contohnya. Ya tuan-tuan,
Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bila kita membaca, bercerita, minda sepasada anak kita itu akan aktif. Mereka akan berfikir. Berbanding kita menonton televisyen, dia satu cara untuk mematikan semangat berfikir dalam diri. Kerana setiap benda itu dihidangkan satu persatu tanpa memerlukan kepada berfikir. Tapi kalau kita membaca, saya fikir kot ni, tuan fikir kot ni, isteri tuan fikir cara ni, tapi semuanya mengajak kita untuk fikir, dan akhirnya kita berlautan ilmu yang berasaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir untuk renungan kita pada ini, wal baitil ma'mur, dan Kaabah yang makmur, yang semarak dengan para jemaah haji, orang yang berkunjung dan orang yang tinggal sekitarnya. Wasaqfil marfu', ini satu tafsiran lain seperti disebut oleh tafsir Ibnu Jauzi dan juga tafsir Qurtubi. Ini merujuk kepada Kaabah, para malaikat di langit. Wasaqfil marfu', dan demi atap yang ditinggal itu langit. Wal bahril masjur, dan lautan yang penuh dengan air, iaitu lautan yang akan dinyalakan. Air laut ini, airnya sifatnya H2O. Saya pun tak apa ingatlah saya ni tuan. H2O, hidrogen dengan oksigen. Bagaimana kalau dibuang perkataan dua itu, ditarik perkataan dua, jadi apa? Mungkin jadi bahan pembakar. Jadi tuan-tuan, begitulah kudrat Allah SWT. Jadi yusajjiru an-nar, berarti menyalakan api. Akhirat nanti Allah akan jadikan lautan itu bukan bersifat liquid yang sejuk, ia akan menjadi satu api yang menyala-nyala. Jadi moga-moga Allah beri kepada kita kefahaman, Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan ini, bertambah iman kita kepada Allah pada hari-hari PKP. Kita doa kepada Allah, moga-moga Allah keluarkan kita dan umat Islam dan seluruh manusia daripada ujian yang berlaku sekarang. Mudah-mudahan waktu untuk muhasabah diri, waktu untuk mempertingkatkan amal bakti, waktu untuk membanyakkan baca Al-Quranul Karim, waktu untuk mendekatkan diri dengan isteri, anak-anak kita, waktu untuk kita berkhidmat untuk agama Allah. Pada hari ini ada banyak peluang untuk memperbaiki hidup kita dan orang lain. Jadi dalam hadis mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang banyak manfaatnya kepada orang lain. Sebenarnya saya pernah cerita tentang perilaku para sahabat, contohnya Abu Darda yang menanam pokok. Lalu anak-anak sahabat lain datang berguru dengannya. Abu Darda ni seorang sahabat yang alim, tuan-tuan, dianggap antara fuqaha sahabat. Maka mereka datang bertemu dengan Abu Darda. Mereka kata, Abu Darda, apa boleh tanam pokok ni untuk siapa? Jawapan beliau, kalau kita belajar hadis, man gharisa gharsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr au insan au bahima illa kana bi sadaqah. Aku tanam pokok ini, kalau aku tak makan pun, manusia ke, binatang ke, burung ke, makan, padanya sedekah. Bagi kita ada tanah, kalau kita baca dalam majalah ekonomis di negara Thailand, mereka ini antara negara yang cukup maju di pertanian. Mereka menggalakkan setiap orang bela ikan keli, bela ayam, tanam sayur, padi. Negara mereka pengeluar padi terbesar dunia. Mereka berkata kalau berlaku apa saja, wabak apa saja masalah dalam dunia pun, mereka dapat atasi isu itu kerana setiap orang survive. Ada tanam sayur sikit, timun ke, kacang panjang ke, bela ayam, bela ikan. Tuan-tuan dimulakan sekarang, kita bukan bercerita dalam konteks Yahudi yang sangat takut mati, tapi kita cerita survival umat pada masa akan datang. Mungkin ubi kayu kena tanam balik semula, ya, memang perlu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah beri pada kita kekuatan, Allah beri pada kita kesihatan, keafiatan, dan asa yufarijana farajan qariba. Moga Allah keluarkan kita daripada musibah yang berlaku ini. Marilah sama kita mendatangkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang diaminkan ini diaminkan juga oleh para malaikat dan kalangan tuan-tuan merupakan para salihin yang doanya lekas-lekas dimustajabkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan segala kekurangan, kesilapan kami pada kata-kata, tindakan, pada hati kami. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma innaka ta'lamu ma nazala bina farij'ana farajan qariba. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang berlaku pada kami pada hari ini. Keluarkan kami dari musibah ini, Ya Allah. Kalau kami merupakan ibu-ibu, bapa yang sudah tua, anak-anak yang ingin belajar di sekolah, rumah mereka sempit. Kalau kami merupakan orang yang bekerja dan perlu membawa pendapatan pulang ke rumah dan perlu mengajar anak-anak di sekolah, dan kalau kami merupakan pemandu teksi yang memerlukan pendapatan tambahan untuk survival mereka. Ramadan yang akan datang tidak lama lagi. Bantulah kami, wahai Tuhan.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu, bersyukur padamu. Membaiki amal saleh kami kepadamu, wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima taubat kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wala tu'akhidna bima fa'ala sufaha minna. Janganlah engkau hukum kami pada kelakuan-kelakuan orang jahil yang tidak tahu tentang adab-adab denganmu dan melakukan maksiat padamu. Janganlah sebabkan mereka kami ditimpakan musibah, ya Allah. Allahumma akthir malana wa waladana wa si'lana fi darina wa barik lana fi ma'atayna. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyakkan untuk kami rezeki kami dan keturunan kami, luaskan kami pada rumah kami walaupun ia sempit. Berkatilah kami pada semua kurniaan-Mu kepada kami. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta biqawmin fitnah fatawaffana ilaika ghayra maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu kekuatan untuk melakukan taat, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Rahmatilah kami dan berkatilah kami, ampunkan dosa-dosa kami. Jadi kami mencintai golongan miskin dan membantu mereka. Andai engkau menurunkan azab kepada umat ini, selamatkan kami dalam keadaan, matikan kami dan kami bebas daripada azab tersebut, daripada fitnah tersebut. Kami mohon kepadamu, cinta padamu, cinta pada orang mencintaimu, cinta pada amalan-amalan dekat kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, bapa kami, anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami, adik-adik kami, sekalian umat Islam yang hidup dan telah meninggal dunia, yang buat baik pada kami, yang melungkap sempat kami membalas jasa-jasa mereka, dan yang buat silap pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu ini kami belajar untuk memaafkan, ya Allah. Hilangkan semua perasaan dengki kami terhadap orang Islam, ya Allah. Rasa tidak senang kami pada mereka, ya Allah. Bantulah kami, wahai Tuhan. Ya Allah, anak-anak kami, bantulah mereka untuk menjadi anak-anak saleh buat kami, ya Allah. Pasangan kami, jadikan mereka penyejuk mata kami mandang, ya Allah. Orang-orang muda orang Islam, selamatkan mereka daripada akhlak yang rosak, ya Allah. Peliharalah umat Islam daripada melihat yang haram, mendengar yang haram, terlibat dalam perkara-perkara haram, ya Allah. Kerana azab Engkau sangat kuat, ya Allah. Azab yang kecil turun ini pun telah menyebabkan haru biru kacau bilau kami, ya Allah. Apatah lagi azab yang besar yang pernah Engkau turunkan kepada umat-umat terdahulu. Peliharalah kami, wahai Tuhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Ampun, maaf tuan-tuan ya, emosional pula. Dan Allah berkati kita pada kali ini dan kali-kali yang datang. Joinlah di Yayasan Budi Ihsan dalam Facebook mereka. Sama saya ada sahabat-sahabat yang menyampaikan kuliah. Mudah-mudahan ia bermanfaat pada agama kita, akhlak kita, ibadah kita, kualiti amalan kita, makin kita memahami Islam dan makin dekat dengan Allah SWT. Jangan lupa untuk kongsi, sharekan video ini. Moga-moga padanya ada rawatan kepada hati yang bermasalah, kepada orang yang sedang menderita di luar, kepada orang yang akhlaknya belum lurus lagi di luar. Mudah-mudahan padanya ada pendidikan, peringatan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan teruskan bersama Yayasan Budi Ihsan pada kuliah-kuliah yang akan. Sokonglah Yayasan Budi Ihsan ni kerana kami mengharapkan dia jadi benteng terakhir umat Islam menangani isu-isu kemiskinan, kemelaratan, keciciran daripada bantuan. Ya, dan semua bantuan yang tuan-tuan berikan itu layak mendapat pengecualian cukai. Jadi terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan kerana menaja program pada pagi ini. Mudah-mudahan ia menjadi sebab untuk kita mendapat hidayah dan menjadi orang yang baik di masa akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Kenang kami dalam doa tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.